Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita jumpa lagi dalam sambungan untuk chapter 7. Okay, so video ni adalah part 2, yang mana dalam part 2 ni saya akan terangkan tentang subtopik 7.3. Okay, kita berada di muka surat 141. So tajuknya adalah hypothesis test for difference between two means. So sebelum ni kita dah tengok hypothesis test for single mean. Sebenarnya dia, saya suka topik ni sebab dia macam nak suruh kita baca, keluarkan maklumat, pilih kes dan buat keputusan. Okey, jadi dia seakan-akan topik hari ni seakan dengan sama macam yang sebelum ni kita dah belajar. Jadinya cuma beza hari ni kita punya kes kita ni dia ada dua mean. Okey, maknanya dia ada dua populasi lah yang akan diberi pada kita. So to test a claim about difference between two population mean, we follow the procedure of solving hypothesis test problems in subtopic 7.2. The statistical test for difference between two mean is given as below. So dia punya langkahnya sama macam subtopik 7.2 yang kita dah belajar sebelum ni. Dia ada 5 langkah. Cuma yang bezanya ada beberapa tempat sahaja, yang mana dia ni beza sikit lah. Mestilah ada beza kan, sebab ini ada dua mean, yang tadi ada satu mean sahaja. Jadinya sekarang terutama sekali statistical testnya berbeza lah, tak sama. Dia lagi panjang sikit, padat sikit dia punya formula. So untuk dia punya hypothesis, kita perhatikan dalam box ni. Hypothesis null hypothesis ada di sini. Okay, HO mu A tolak mu B sama dengan mu O. Kebiasaannya dekat sini kita gunakan bila ada dua population, kita namakanlah sama ada 1, 2 ataupun A, B suka hati. Okay, ikutlah kita nak gunakan dia punya simbol apa. Untuk H1 pula kita ada 3 choice, sama ada mu A tolak mu B less than mu 1 pula saya tulis, mu 1 tolak mu 2 greater than, ataupun mu 1 tolak mu 2 not equal to. So sama kesnya kan, sebelum ni pun kita ada less, greater and not equal. Jadi bila dikatakan nama tajuknya tu difference between two mean, inilah jadinya minus, ada operasi minus dekat kita punya hypothesis. Okay, so dia punya rejection region sama. Kalau kita ada kes 1 ataupun kes 2, kita akan gunakan Z test. Kalau kes yang ketiga kita pakai T test. Okey, sama juga untuk greater dan juga untuk not equal. So jangan lupa kalau not equal kita kena buat bell shape, kita ada 2 tail. Jadi kita punya alpha kena bahagikan dengan 2. Untuk yang pertama dan kedua ni tak payah bahagi 2 sebab dia one tail test. Okey. So ini adalah test statistiknya. Kita nak gunakan test yang mana satu. So kita pecahkan dia kepada 3 case. Okey. So kita tengok dekat box sini. So kalau hipotesis kita punya case kita melibatkan variance 1 dan variance 2 diketahui non ada nilai. Dia cakap ada nilai dan ada nombornya. Bukannya setakat cakap non sahaja tapi tak ada nilai. Okey. So ada nilainya. So for any value of sample size, tak kisah sample size berapa, kita akan gunakan Z test yang ini. Z test ni, statistical test ni gunanya dekat mana? Dekat step nombor 2. Okey, dekat step nombor 2 akan pilih kes-kes yang kat sini lah. Okey. So ini dia punya formula untuk apabila variance known Z sama dengan X bar 1 tolak X bar 2 dalam bracket, diminuskan dengan mu 1 tolakkan dengan mu 2 dalam bracket juga, dibahagikan dengan variance 1 dibahagikan dengan N1 tambah variance 2 bahagikan dengan N2. Okey, so nanti dapat je Z test ni, compare dengan table pula. Okey. Okey, kes 2 dengan kes 3 ni pula. Okey, kes 2 dan kes 3 ni akan berlaku apabila dia punya variance-nya unknown, tidak diketahui nilainya berapa. Okey, tak ada cakap nombornya berapa. So bila dia dah tak diketahui, okey, kita akan pisahkan dia kepada ni pula. Okey, ikut pula sample size. Kalau sample size ni lagi besar daripada 30, kita akan gunakan kes nombor 2. Okey, kalau ni lagi besar daripada 30 akan pakai kes 2.
Okey, lepas dah tahu kes 2, kena pilih pula kes 2A ke kes 2B. Kita kena baca soalan, adakah variance-nya sama ataupun tak sama. Kalau tak sama, kena pakai formula yang ini, 2A. Kalau sama, kena pakai formula 2B. Okey, so formula 2B ni ada SG dekat sini. SG ni kita kena kira dekat luar lah. Kena buat tempat yang lain tepi dulu, baru dimasukkan dalam formula ni. Dan sample size kalau kurang daripada 30 untuk kedua-dua end, kita kena gunakan kes 3. Okey, kes 3. So untuk kes 3 ni kena pilih pula kes 3A atau 3B. Jadi kita kena pilih lah. Kalau dia punya variance yang tak sama, pakai 3A. Akan pakai formula T. Okay, dalam formula ni macam tu formulanya. Okey, ada kurang apa kat sini, nanti saya check kejap. Okey, ini formulanya untuk kes 3A. Okey, untuk kes 3B pula, kalau dia punya variance-nya dia tak baik, dia kata sama, so kita akan pakai formula yang 3B. So 3A dengan 3B ni sama, ada kiraan di luar, kena cari dulu V dekat luar, dan SG ni pun kena kira di luar, baru boleh masukkan dalam formula. Okey, kita tengok example D untuk try. So dalam example G ni, kita ada kes tentang mean lifetime of 20 bulbs. Kita ada kisah tentang mentol lah, okay, tentang lampu. So dia punya jangka hayatnya untuk 20 bulbs yang diproduce oleh company A adalah 40 jam. Dan average mean lifetime untuk 25 bulbs produced by company B is 38 hours. So ini kita katakan NA. So ini pula adalah disebabkan dia dah cakap dia dah buat sampel 20. Maksudnya ni adalah X bar untuk A. Okay. Lepas tu mean lifetime of 25 bulbs. So ini adalah NB. Produced by company B is 38 hours. So ini adalah X bar untuk company B. Okay, if standard deviation of all bulbs, ni dia kata untuk all bulbs, maksudnya dia punya populasi produced by company A is 2.5 hours, and standard deviation of all bulbs produced by company B is 3 hours. Okay, so ini adalah standard deviation kan, so ini adalah sigma A, dan ini pula adalah sigma untuk B. Okay, test 1%, so ini adalah alpha. To prove the claim that mean lifetime of bulbs produced by company A is better. Ni keyword dia. Okay, okay, claim. Right. So bila kita dah dapat semua maklumat ni, okay, kita ada bilangan sampel, ada average untuk sampel, ada standard deviation untuk populasi, alpha, dan juga keyword untuk hypothesis. Jadi kita boleh tuliskan semua information lah. Okay, saya akan tuliskan. Okey, saya dah tuliskan kat sini semua maklumatnya, dah tuliskan semula. So sekarang kita nak bina dia punya hipotesis. Macam mana nak tulis hipotesis? Okey, hipotesis pada mulanya bila kita baca dia punya soalan tadi, kita ada hipotesis kita yang pertama adalah apabila kita punya purata untuk lifetime company A adalah sama dengan company B. Lifetime-nya sama. Okey. Dan alternative hypothesis ada dekat situ mention, dia claim bahawa average untuk company A adalah better daripada company B. Okey. So daripada sini
kita boleh tuliskan semula formulanya ni. Kalau kita bawa daripada kita kemaskan formulanya, yang belah kanan ni kita pindahkan ke kiri supaya kita nampak bentuk difference tu. Okey, so kita ada kat sini HO mu A tolak mu B sama dengan kosong, dan H1 mu A tolak mu B greater than kosong. Okay, so tadi dia claim, dia dakwa bahawa mean lifetime bulbs company A is better. A is better tadi duduknya dekat sini kan, jadinya dia akan follow lah, kita punya claimnya akan berada di sini. Okay, so ni hipotesis kita. Okay, so sekarang bila kita dah ada macam biasalah kita punya step kita akan determine case kita nak pakai case yang mana. So kalau kita perhatikan dekat sini, sigma kita diketahui, bermakna bila sigma diketahui, variance pun diketahui lah. Okay, so variance known, so use case 1. Okey, kes 1. Okey, dalam kes 1 kita punya apa ni Z test kita adalah, kita tengok formula. Okey, ini kita punya formula untuk Z test. Okay, ni Z test kita. Ni tempatnya bawah lagi. Okay. So kita akan masukkan nilai ke dalam kita punya formula sama dengan, okey, X bar 1 minuskan dengan X bar 2, kita boleh tengok dekat kita punya nilai kat sini lah, 40 tolak 38. Kalau boleh congak terus kira lagi bagus, 2 tolak. Okey, mu 1 tolak mu 2, iaitu kita punya dalam formula kita adalah mu A tolak mu B lah. So mu A tolak mu B, nak tengok kat mana? Tengok kat hipotesis ni, mu A tolak mu B sama dengan kosong, dibahagikan dengan square root. Okey, sigma 1 kuasa 2, maksudnya sigma A kuasa 2, 2.5 kuasa 2 dibahagikan dengan N1 kita 20, kemudian ditambahkan dengan sigma 2 kuasa 2, so sigma B kita 3 kuasa 2 dibahagikan dengan N 25. Okey, so bila kita dah kira, kita akan dapat jawapannya 2.44. Okey, so bila kita tengok kat sini 2.44, kita stop dulu dan seterusnya kita akan check kat kita punya rejection region lah. So dalam kita punya rejection region ni, apa yang kita akan pilih adalah disebabkan kita pakai case 1 tadi kan, so kita akan pakai Z lah. Okay, so kita akan cari Z alpha sama dengan Z 0.01. Okay, sila tengok table dan kita dapat nilainya adalah 2.3263. Okay, siap je lukis ni. Kita akan buat kita punya bell shape. Okay, bell shape kita macam ini. So kita akan tanda untuk yang Z test kita, yang rejection region kita sini dulu. Okay, so ni rejection region 2.3263. Okay,
So kawasan yang berlorek katalah di sini, bukan di sini, dan kita akan tandakan dekat mana kita punya test kita tadilah 2.44 ni masuk kat mana. So dalam ni adalah 2.44. Okay, so dia jatuh di kawasan rejection region. Jadi kita boleh buat satu jawapan lah dekat sini. Kita boleh katakan bahawa fall in rejection region, so reject HO. Okay, jatuh di kawasan rejection region, jadi kita kena reject HO lah. Okay. Okay, seterusnya conclusion yang akhir sekali. Okay, kita kena tengok balik kita punya hipotesis. Okay, dalam hipotesis kita kena reject HO. Ni dah kena reject. Okay, bila ni dah kena reject, yang bawah ni kita accept. Okay, so bila kita accept berserta dengan claim, maknanya kita akan support lah claim tu dijangka betul lah. Okay, so kita boleh tuliskan dia punya conclusion. There is enough evidence to support the claim that the mean lifetime of bulbs produced by company A is better than company B at berapa persen? 1% ni? 1% significance level. Okay, titik. Okay, cuba baca, cuba fahamkan. Okay, yang penting keluarkan maklumat, buat hipotesis dan pilih kes yang betul lah. Kemudian tinggal masukkan nilai dan gunakan konsep yang sama macam yang kita dah tengok pada video sebelum ni. Okay. Okay, example H, muka surat 143, kita ada contoh berkenaan tentang apa ni? Kita ada 60 pembantu rumah daripada negara A. Dia punya gaji dia puratanya 300 per minggu dengan standard deviation 16. Okey, jadinya ini adalah ini adalah NA. So ini adalah 300 ni tadi sentence-nya datang daripada word yang telah disampelkan. Jadi dia adalah X bar A. Okey, dan standard deviation 16. So ini adalah S A. Kat sini. Kenapa guna S? Sebab sentence ni daripada word sample Okey. While sample of 60 maids, okey, kita ada 60 maid juga daripada country B. Okey, dia punya average gaji dia dalam per minggu adalah 250. So ini adalah X bar untuk B. Dan standard deviation 18. So ini adalah SB. So uji dengan 5% keyakinan lah. Okey, 5% significant level. Okey. That country A met average earning exceed country B, exceed keyword dia. Okay, more than 40 per week. Maksudnya kan met daripada country A gajinya banyak RM40 daripada country B. Okay.
So dekat sini dia ada mention lagi, assume two population variance are not equal. Okay, so kita nak sekarang mulakan macam mana kita nak tulis dia punya jawapan. So mula-mula kita dah ada data, kiranya dah ada, saya tak tulis semula. So kita nak tulis dia punya hipotesis. So hipotesis pertama dia mu A sama dengan mu B. Okay, yang kedua alternatif dia adalah mu A. Okay, gaji untuk country A melebihi daripada country B sebanyak RM40. Jadi yang kat atas ni pun kena tambah dengan 40 lah. Dia sama, formulanya kena sama kecuali dia punya simbol inequality sahaja. Okay, lepas tu kita boleh kemaskan dia punya formula. Dia akan jadi HO mu A, kalau kita tolak dengan mu B, kita dapat sama dengan 40. Lagi satu H1 mu A ditolakkan dengan mu B lagi besar daripada 40. Okay, so dalam kes ni kalau kita baca, dia tak ada claim di mana-mana lah, di mana-mana fakta ni tak ada apa-apa claim, jadi tak payah tulis claimnya. Okay, seterusnya kita nak determine kes kita. So bila kita check punya check, dalam kes kita ni dia tak ada bagi standard variance yang bentuk sigma tu. Okay, so maknanya sekarang ni variance kita unknown. Okay, bila variance dah unknown, kita kena check number of sample, n kita greater than 30. So use case 2. Okay, so dalam case 2 tu pula kita kena check case 2A ataupun 2B. So dalam case kita dah bagi tahu variance nya tidak sama, jadi kita akan pakai case 2A. Okay, okay, kita nak tengok formulanya. Okay, ni formula untuk case 2A. Jadi kita nak pinjam formula ni untuk check kita, untuk cari kita punya value Z test kita. Okay, so ni kita punya formula. Kita nak masukkan nilai-nilai yang kita perlukan, yang kita kena masukkan lah. Okay, so X bar 1 ditolakkan dengan X bar 2. Tengok X bar 1 kita mana? 300. X bar 2 kita 250. Jadi kalau kita congak tolak siap-siap jadi 50 lah. Okay, diminuskan dengan mu 1 tolak mu 2, nilainya dekat sini 40. Dibahagikan dengan okay, S1 kita. Okay, S1 kita 16 bahagikan dengan 60 ditambahkan dengan S2 kita 18 bahagikan juga dengan 60. So kira kita akan dapat nilai 3.22. Okay, so siap je mengira untuk Z test ni. Kita akan check kita punya Z, apa tu, Z alpha kita pula. So alpha kita tadi adalah 0.05. So kita nak cari Z 0.05 dalam table 4. Kita dapat nilai 1.6449. Okay, jadi kita akan lukis dia punya bell shape. Okay, so 1.6449 dekat sini. Dan nilai yang kita uji test kita dapat 3.22. 3.22 kita ada di sini. Okay, jadi bila kita nampak ni, dia fall in rejection region lah. Okay, so
So dia kata dia fall in rejection region, so reject HO. Okay, so HO kena reject. Okay, bila HO kena reject, kita kena check balik kita punya hipotesis lah. So HO kena reject, maknanya yang atas ni dah tak nak, ni tak diterima. Okay, so yang ini kena reject, dan yang bawah ni di accept. Okay, so kita accept yang mana memang A punya mate gajinya lebih RM40 daripada company B punya mate. Okay, jadinya kita boleh tuliskan dia punya conclusion. Okay, there is enough evidence, ENOUGH, to accept the fact that the mean from country A that the average earning by mate from country A is exceed by country B more than RM40 per week. Selalunya sentence ni tiru daripada soalan. Minta maaf kalau ayat saya terbalik-terbalik kat sini. Okey, tapi kita makna conclusion kat sini adalah kita terima kenyataan bahawa average gaji daripada mate company country A melebihi daripada gaji mate daripada country B sebanyak RM40. Okey, cuba fahamkan. Okey, untuk example yang terakhir, example I, dekat sini kita ada test tentang dua jenis kaca, yang mana yang lagi kuat lah. Okey, so apa data yang diberi pada kita adalah kita ada 12 pieces glass, dia punya kekuatan dia 40 kilo, standard deviation 2 kilo. Kalau 13 pieces, dia punya purata kekuatan dia 38 kilo dengan standard deviation 2.5 kilo. Lepas tu alpha dia beri that the mean strength of two glasses is the same. Assume two population variance are equal. Okay, kalau kita perhatikan kat sini, kita keluarkan maklumat. Ini adalah NA, bawah ni NB. So ini adalah X bar untuk A, ini pula adalah X bar untuk B, ini adalah SA, ini pula adalah SB, ini alpha, dan dia punya keywordnya dia pakai same. Okay, lepas tu two population variance are equal. Okay, saya nak keluarkan maklumat dia. Saya dah keluarkan maklumatnya. Jadi sekarang kita nak check kita ni berada di case yang mana satu. So, kita tulis hipotesis dulu, sorry. So, kita tulis hipotesis. HO dia mu A sama dengan mu B. Same kan, dia kata same. Dengan dia tak ada nilai berapa-apa, dia kata same je. So, H1
Okey, yang ni kita tak ada pilihan. Bila satu dah pakai same, satu lagi mesti dah tak ada benda lain, mesti not same, not equal to. Okey, so kita boleh tuliskan semula HO dia mu A tolak mu B sama dengan kosong. H1 dia mu A tolak mu B not equal dengan kosong. Okay. So dalam kes ni pun tak ada apa-apa claim. So kita ignore lah, tak ada mana-mana claim. Cuma kena ingat, bila kita ada test yang not equal to ni, okay, kita kena pastikan kita punya dia ada kiri dan kanan. Dia adalah two tail. Jadinya kita punya alpha kena bahagikan dengan 2. So alpha dibahagikan dengan 2, kita dapat 0.025. Okay. Okay, sekarang kita nak tentukan kes mana. So kita punya kes sekarang ni, kalau kita baca kita tak ada sigma, jadinya kita punya variance unknown. Lepas tu kita tengok n kita kecil, so n kita kurang daripada 30. So use case 3. So 3A ataupun 3B. Okay, kita kena tengok kita punya population variance ni. Dia cakap apa? Dia kata equal. Bila equal maknanya kita akan pakai case B. Okay, so kita nak tengok formulanya. Okay, ni formulanya case untuk 3B. Okay, so saya nak ambil semua ni untuk di copy. Okay, ni formulanya case 3B. Okay, dalam kes ni kalau kita lihat dekat sini, kita perlu buat kiraan di luar baru kita boleh settlekan kita punya T. Jadinya kita akan cari SG dekat luar. Lepas tu kita kena cari V juga di luar lah. Okay, jadi kita kena cari satu-satu lah. Cari dulu SG. Okay, kena sabar buat benda ni. Okay, N1 tolak 1. N1 tolak 1 tu maksudnya NA tolak 1 lah. 12 tolak 1 kita dapat 11. Didarabkan dengan S1 kuasa 2. S1 kita adalah 2. So darabkan dengan 2 kuasa 2. Tambah N2 tolak 1. So 13 tolak 1 kita dapat 12. S2 kuasa 2. Okay, S2 kita 2.5 kuasa 2. Lepas tu dia bahagikan dengan okay, N1 tambah N2 tolak 2. So kita ada 12 tambah 13, 25. 25 tolak 2 kita dapat 23. Okey, dan kita akan kira lah dapat berapa nilainya. So SG dekat sini selepas dikira kita dapat nilai 2.27. Okey. Kemudian untuk V kita dapat formulanya adalah N1 tambah N2 tolak 2. Jadi dia sama dengan pembawah tadi, value nya adalah 23. So bila kita dah ada nilai ni, kita dah boleh masukkan dekat T kita kat sini. Okey. So X bar 1 tolakkan dengan X bar 2. X bar 1 kita 40, X bar 2 kita 38. Jadinya kita tinggal 2. Tolakkan dengan mu 1 tolakkan dengan mu 2. Dapat ni nilainya 0. Kemudian dibahagikan dengan SG. SG kita dapat 2.27 yang kat sini tadi. Didarabkan dengan square root 1 per N1 kita N1 kita berapa? 12 tambah N2 kita adalah 13.
Okey. Okey, selepas kita kira, kita dapat dia punya nilai adalah 2.2. Okey, kita punya T test. Okey, so sekarang kita kena cari T alpha pula. Okey, kalau Z kena cari Z alpha, kalau T kena cari T alpha. So T kita adalah T alpha kena bahagi 2. So kita dapat nilai T nya adalah T apa tadi, 0.025. Ni untuk yang di sebelah kanan. Di sebelah kiri pun kena cari negatif T alpha bahagi 2 sama dengan negatif T 0.025. Okey, kalau kita tengok table 4, table 7, okey, ni table 7 kita, yang mana kalau masih ingat sebelum ni, table 7 kita ni dia perlukan kita cari dua maklumat, iaitu kita mesti tahu alpha. Sekarang alpha kita dah tahu 0.025, tapi dia kena partner dengan dia punya V. Macam atas ni, T alpha, V. So V dalam kes kita tadi kita dapat, okey, V tadi kita dah kira, ini kita dapat 23. Jadi kita akan tengok table kita T 0.025, 23. Okey, so kita akan tengok dalam table ni 0.025 ada dekat tengah sini dan 23 ada di sini. Kita dapat nilainya 2.069. Okey, kita dapat nilainya 2.069. So ini adalah negatif 2.069. Okey, so macam biasa kita kena lukis dia punya bell. Okey, so dalam bell ni yang belah sini adalah negatif 2.069. Yang belah sini adalah yang positifnya 2.069. Okey, rejection region adalah yang dua ni. Okey, so kita tengok balik value T kita tadi, kita dapat 2.2. So 2.2 tu berada di sini, 2.2. So kalau kita perhatikan, dia fall in rejection region. Okey, so dia katakan dia kat sini fall in rejection region. So reject HO. Okey, so HO kena reject. Kita tengok hipotesis. Okey, dalam hipotesis kita HO kena reject. Okey, ini kena reject, maknanya yang bawah ni accept. Okey, so acceptnya maknanya tadi yang kita punya accept adalah dia punya apa tu, kekuatan glasses tu sebenarnya tak sama. Okey, so kita boleh tuliskan kat sini, there is enough evidence to the fact that to accept the fact that the mean strength of two types of glasses is not same. Okey, tak sama. Kalau kita accept yang HO tadi, glasses tu sama, kekuatannya sama, tapi bila H1 kekuatannya tidak sama. So boleh cuba fahamkan setiap kes itu.
Okey, macam mana kita pilih kes, macam mana kita keluarkan maklumat, semuanya kena betul-betul faham, baru kita boleh dapat decision yang betul. Okey, muka surat 145 kita ada tutorial 7. Ni adalah kompilasi soalan pasia. Saya kumpulkan soalan-soalan yang berkaitan dengan hipotesis test. Saya letakkan di tutorial sini. So, soalan 1 sampai soalan soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai soalan 6 adalah soalan untuk single mean, dan 7 hingga seterusnya sehingga ke soalan 11 adalah soalan apabila dia different between two mean. Okey, apa yang saya nak cakap adalah setiap soalan ni dia mempunyai kes-kes yang berbeza lah. Okey, saya pilih kes-kesnya mesti ada perbezaan, tak semestinya semua kes 1, semua kes 2. Okey, lagi satu, kalau kita dapat lihat contohnya macam soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia tak bagi kita nilai untuk mean dan standard deviation. Dia beri kita nilai dalam bentuk raw data. Jadi student nak kira ni dia punya mean tambah semua bahagi, nak kira standard deviation dan variance tu akan ambil masa yang lama lah. So, bila kita diberi kes macam ini, kita akan gunakan calculator untuk kira. Jadi, bila dapat kes macam ini, guna calculator okey, untuk kira mean dan standard deviation. Okey, boleh lihat di muka surat 128 saya ada tuliskan dia punya tips untuk mengira dia. Okey, so kalau kita lihat dekat sini soalan yang lain, soalan 11 pun sama, dia bagi kita data sahaja, dia tak bagi tahu meannya berapa, dia tak bagi tahu standard deviationnya berapa. Jadi sama, rujuk muka surat 128 untuk dia punya macam mana nak tekan kalkulator dengan lebih laju lah berbanding kita kira guna formula di chapter 1. Okay, so boleh cuba, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum.